Okey. Puan Juliza Adlizan baru masuk. Morning walk. So, Yang lain breakfast. ya, Puan ada Juliza ni famous orang ni Ustaz. Ni bekas penyanyi ni. dia tu orang kampung saya tu, orang Temeloh juga. Orang Temeloh yang tahu. Masa saya masuk ke Amerika dulu, dia lebih kurang satu batch dengan saya tu. Ya ke? Dia pergi ke sebelah New York follow husband dia. Okey. So Orang Temeloh lah. Confirm orang Temeloh. ada kenal ke? Tak ada. Saya tak kenal secara peribadi. Ya. Ya. So okey, tak masuk. Saya dah admit dia masuk, belum lagi, tengah joining. Okey, yang ada dalam senarai saya tengok daripada atas, Puan Jalila, Puan Siti Rahmah, Haji Amaran kita, Haji Hussein, Haji Mazlan, Haji Nur Hayati, Saudara Rizwan Zakaria kita. Apa khabar Saudara Rizwan? Alhamdulillah Ustaz. Doktor. Sihat ya? Okey. Lama tak masuk. Malah itulah tengok apa, nama tak ada ini, sekali-sekali masuk ya. Ada hasil tu. Masih lagi kerja apa malam ya? Masih lagi tu. Okey, dan ukhti Hajah Khalijah kita pun ada. Tu dia. Sebut je nama, nampak gambar dia dah panjang umur. Panjang, insya-Allah. Masih lagi kat ni masjid ke surau? Nampak masjid? Masjid ya. Sampai duha Ustaz, doktor. Tapi sekarang ni sebab duha awal, tunggulah doktor punya tu. Nanti kan kalau balik nanti kan sangkut-sangkut pula lain dia. Jadi selalu tunggu sampai habis tu lah. Okey, pakai internet masjid lah ya? Tak, saya pakai data biasa. Pakai sendiri ya? Tak apa. Sebab apa nak tukar-tukar wifi tu kadang-kadang susah. Dia biasanya wifi ni kalau kita dah set sekali, dia tak payah apa cari-cari, dia automatik je, nanti dia connect. Dulu macam tu, lepas tu dia dah ada banyak account, jadinya tak tahu yang mana satu dah. Jadi saya tanya sebab apa yang sini ni orang kata sekejap je kan. Yang doktor punya lepas tu balik. Lagipun saya punya data ni jarang pakai lah doktor, banyak. Kita sekarang pakai internet kat rumah kan. Jadi memang banyaklah, selalu berlebih. Haji Wan Zainuddin, selalunya biasanya kalau pagi-pagi dia akan tunjuk gambar dia dulu. Dah lama dah tak tunjukkan apa gambar. Kenapa ya? Mana dia? Tu selalu dia tunjuk. Ingat lagi gambar biru dia tu. Okey, ini kat mana pakai mask lagi tu? Saya punya positif lah, demam. Ya. Kat rumah. Ada test ke? Ada test lah. KM. Kuarantin. Hari Sabtu lagi lah. Okey. Berkuarantin lah ya. Kat rumah pakai mask lah. So nampaknya masih ada lagi lah COVID ni ya, sekali-sekala. Ada. Mula-mula itu anak yang sulung tu. Okey, insyaAllah saya teruskan berkongsi dekat skrin sekarang. Sebelum tu saya akan mutekan dulu ya. Mutekan, kalau ada bunyi-bunyi luaran tu kita akan tapiskan dia. Saya akan share skrin. Maksud bawa kepada senarai ayat-ayat yang kita masih lagi berkongsi sekarang ni dalam surah yang ke 13 ya. So semalam kita sudah selesai surah ke 13 ya, dan kita telah pun berkongsikan penulisan kepada kalimah-kalimah di dalam ayat-ayat yang ke-30 ni, surah 13 ialah surah Ar-Ra'du, Ar-Ra'du ialah gemuruh. Bukan gemuruh, apa tu? Sebelum kilat tu.
Guruh Ustaz. Apa dia? Guruh. Guruh. Guru. Guruh ya. Hmm. Kilat dan guruh ya. Yang biasanya kita sebelum hujan tu kita dia selepas biasanya sebab kilat dia ada lagi laju ya daripada guruh. Guruh ni dia pakai sound, sedangkan kilat ni pakai cahaya. Gempita. Gempita. Gempita? Guru gempita. Ya. Hmm. Guruh betul. Guruh yang guruh ya. Dalam bahasa Inggeris dia apa? Thunder lah. Thunder. Thunder and lightning kan ya. Dia dengan dengan Thor tu lah. Cipta Ya. dia. Okey, so semalam kita telah memperkenalkan beberapa kaedah. Yang pertamanya ialah kita memperkenalkan ya mutakallim di dalam kalimah Rabbi itu, dan ya mutakallim itu adalah berperanan sebagai mudhafun ilaih ya. Sebagai mudhafun ilaih, menjadikan kalimah Rabbi ini dikaitkan ataupun diikat dengan pertalian yang kita panggilkan idhafah ya, idhafah. Dan juga semalam kita memperkenalkan fi'il madhi maklum wazan kelima ya, wazan kelima. Tawakkaltu ni asalnya tawakkala yang ditambahkan tu. Tu adalah fa'il, dialah aku. Tawakkala adalah bertawakal. Jadi aku telah bertawakal. Bertawakal ni apa maksud dia? Kita menyerahkan seluruh kepercayaan kita kepada seseorang yang lain. Ya, so dalam konteks ni kita menyerahkan keseluruhannya kepada Allah ya, dan kita akan meletakkan kebergantungan kepada Allah ya. Itu dimasukkan tawakal tu. Kemudian kita berkongsikan air semalam ialah mata B ni, sekali lagi B ni sebenarnya asal dia ialah ba kasrah diikuti dengan ya mutakallim ya, ayat ya aku yang juga mudhafun ilaih ya, mudhafun ilaih. Tetapi di dalam penulisan dia ya mutakallim tu telah digugurkan dalam penulisan ya, dalam penulisan sahaja ya. Jadi bermakna dari segi konstruk ya tu ada di situ tapi dihazafkan ya. So bila dihazafkan ba dan ditandakan dengan ba baris kasrah ya. Sebab itulah di sini ba tu baris kasrah ya. Asalnya ialah matabun. Matabun kemudian ditambahkan ya mutakallim jadi matabi. Hilangnya tanwin kepada huruf ba tu kerana dia sudah berfungsi sebagai mudhaf ya. So harap tuan-tuan dan puan-puan perkataan-perkataan terminologi yang digunakan tuan-tuan harapkan dah sudah familiar ya bila saya katakan mudhaf, mudhafun ilaih ataupun idhafah ya. So kalau tak berapa jelas boleh bertanya ya, insya-Allah kita akan terangkan ya. Sebab sesi pagi ni kita bukan macam kelas intensif ya. Kelas intensif tu kita buat step by step, tahap ke tahap, daripada mengenal kalimah yang paling asas ya, kita buat step by step ya, satu-satu tajuk-tajuk. Tapi di dalam pagi ni kita akan kupaskan semua sekali. Apa yang penting untuk kita kenal, kita terangkan sekali ya. So ada yang kalau yang masih baru dengan bahasa Arab Quran tu mungkinlah tertanya-tanya kan. Tapi tak mengapa ya, sebab kita akan ulang, kita jumpa nanti kita akan ulang balik ya, lama-lama kita akan familiar. Okey, sekarang ni kita nak masuk ke ayat yang seterusnya, iaitu masuk ke surah Ibrahim. Ya, 14 adalah surah Ibrahim ayat ke-52 ya, yang juga berkongsikan
kalimah daripada alif lam ha iaitu ilahun. Ya, ilahun sedikit berbeza dengan sebelum ni ilaha. Yang ni sekarang ni dia tidak mengambil ilaha ya, kerana konteks penggunaannya berbeza dengan konteks di dalam ayat 30 surah Ar-Ra'd ya. Sebab tu dia gunakan ilahun, tak boleh gunakan ilaha. Ya. So semua ni bila kita tengok kalimah-kalimah tu, kita kena faham ya, konteks dia berbeza. Ya. Walaupun asalnya perkataan yang sama, tetapi apabila digunakan dalam ayat-ayat, dia akan ada perbezaan. Itu ya yang kita kena kenal ya, kalimah. Kenapa? Sebab kalau terjemahan dia akan memberi makna sama ya. Ilahin maknanya Tuhan, Melayu. Ilaha pun Tuhan juga. Ilahun pun Tuhan juga. Jadi tak ada beza. Sebab tu kalau kita bergantung kepada terjemahan, dia tidak memberikan maklumat yang sepenuhnya. Dia maklumat separuh jalan saja ya, terjemahan ni. Apabila kita mengenal kalimah ya, mempelajari teknik-teknik mengenal kalimah ni ya, kita akan dapati sebenarnya kalimah yang diterjemahkan sebagai Tuhan tadi mengambil peranan berbeza daripada satu ayat ke satu ayat. Sebagai contohnya kalau ilahan di sini, mana dia? Ilaha di sini Tuhan ya. Konteks dia berbeza. Ya. Konteks ilaha di sini adalah apa? Tuhan-Tuhan yang dinafikan. Itu konteks dia. Ya. Terjemahan masih lagi Tuhan ya, tapi konteks dia berbeza dengan di sini. Di sini Tuhan juga. Ya. Tetapi Tuhan sini merujuk kepada siapa? Kepada Allah. Tuhan ya. Huwa ilahun. Dia adalah satu Tuhan. Dia adalah Tuhan. Tapi Tuhan sini konteks dia merujuk kepada huwa. Merujuk kepada huwa. Yang ini pula ilaha Tuhan juga. Tapi konteks dia apa? Tuhan ini yang nak diceritakan di dalam ayat itu ialah apa saja Tuhan. Ya, apa saja Tuhan tu yang dinafikan oleh la ni. Maknanya la ni peranan dia nak menolak adanya Tuhan-Tuhan. Itu konteks dia ya. Kita akan hanya dapat memahami apabila kita mengenal ya kalimah-kalimah Al-Quran ni. Untuk mengenal kalimah ni, kalau tuan-tuan yang mengikuti kelas intensif, biasanya kita memulakan dengan memperkenalkan kaedah mengenal kalimah ada 8. Ya, ada 8 aspek untuk mengenal kalimah-kalimah. 8 tu kalau kita pecahkan pula, dia akan menjadi 12. Step by step dia akan menjadi 12 perkara. InsyaAllah kalau tuan-tuan mahir dengan 12 perkara itu, maka kenallah ya, kalimah-kalimah. Sekarang ni kita nak berkongsi dengan ayat Ibrahim, ayat 52 surah Ibrahim, iaitu Allah mengatakan waliya'lamu annama huwa ilahun wahidun waliyadzakkara ulul albab. Ya, waliyadzakkara ulul albab. Okey. Kalau kita mulakan dengan penulisan lah ya. Ejaan dan penulisan tu penting ya. Kita mahirkan dia betul-betul. Ya. Dan kita seperti biasa kita ambil leksi logos ni lah. Ya. Di mana kita perlu perbetulkan. So kita akan perbetulkan. Lepas tu kita akan mengupas setiap kalimah di dalam ayat itu. Itu dia. Waliya'lamu, okey.
Mungkin tuan-tuan boleh bantu saya ya. Sebab kita dah buat latihan ni banyak kali ya. Cuba tuan-tuan cuba ambil bahagian memberitahu yang mana yang perlu dibetulkan ya dalam penulisan ini. Siapa-siapa pun boleh. Waliya'lamu alif tu ada tanda bulat. Yang ni ya. Okey, so alif tu dipanggil alif apa? Alif Alif ziyadah. Ziyadah tu maknanya tambah alif ziyadah. Sebab alif ni tak berfungsi apa-apa pun sebenarnya ya. Sebab tu dipanggil hanya tambahan saja. Ya, dia biasanya akan datang sekali dengan waw. Waw ni ada fungsi ya. Waw ni berfungsi sebagai waw mad. Dia ada fungsi waw tu ya. So combination waw dengan alif ziyadah tu ada juga fungsinya, iaitu dia akan menjamakkan kalimah. Asal ni ialah liya'lama ya. Kalau tak ada waw tu waw alif ziyadah, mim tu baris atas. Itu asal liya'lama untuk singular. Apabila ramai dia tambah waw alif ziyadah menjadi liya'lamu ya. Liya'lamu. So waw dengan alif ziyadah ni adalah sebenarnya dalam konteks ini berfungsi sebagai menjamakkan liya'lama kepada fi'il mudhari' yang jamak dan mansub. Mansub ya. Ingat ya, dari segi apa? Dari segi i'rabnya dia menunjukkan mansub. Bukannya marfu' ya, sebab marfu' dia akan mengambil waw nun. Kalau mansub dia mengambil waw alif ziyadah. So itu satu yang perlu dibetulkan. Okey. Ada lagi tak? Ilahun. Yang ni ya, iaitu kedudukan alif kecil tu hendaklah dibawa selepas, diletakkan selepas huruf lam. Lam ya. Okey. Okey ya, cuma juga kita beri perhatian dari segi tajwid ataupun dari segi penulisan, sebab dia membabitkan tajwidnya. Sebenarnya tanda tanwin ni, dhammah ni ya, sebab keyboard ni dia tidak ada tanwin. Tanwin 99 tidak ada, so dia guna satu je bentuk ni saja. Tapi kita perlu tahulah ya, sebenarnya dia dalam bentuk 99 yang kita panggil apa jenis tanwin tu? Tanwin tidak selari ya. Itu yang tanwin ada dua, ada tanwin selari dan ada tanwin tidak selari. Yang tidak selari itu dia 69. Yang kita macam rupa 69 lah ya. Itu yang tidak selari. Yang digunakan untuk kes-kes izhar, hukum izhar. Ya, kalau tanwin bertemu dengan huruf izhar, dia mengambil tanwin tak selari. Kalau dia bertemu dengan huruf yang membabitkan idgham ataupun ikhfa, termasuklah iqlab, dia akan mengambil tanwin yang tidak selari ya. So bermakna tanwin bertemu dengan waw ni membabitkan hukum idgham ma'al ghunnah, so dia mengambil tanwin yang tidak selari ya. Sepatutnya 99, tapi keyboard ni dia tak ada apa ya, tak ada tulisan tu ya. Begitu juga di sinilah. Ya, so sepatutnya 99 ya. Okey, selepas tu waliyazzakara. Okey, sekali lagi kita tengok di sini ada ra berbaris atas. Ya, ra berbaris atas seperti atasnya baris kepada mim di sini ya. Kenapa berlaku? Kerana adanya lam ta'lil.
Ni ada lam ta'lil ni. So lam ta'lil ni akan berfungsi untuk memansubkan fi'il mudhari'. Ya, di sini pun ada. Ya, fi'il mudhari' dia akan mengambil i'rab yang mansub. Ya. So apakah tanda mansubnya? Kalau dari yang jamak, tanda mansub inilah waw alif ziyadah ni, itu maknanya jamak mansub. Ya. Kita tak tengok lagi ke baris mim sebab mim dah bertukar baris. Ya. Dia sudah bertukar baris kepada dhammah. Jadi yang kita lihat untuk membuktikan dia mansub ialah waw alif ziyadah ni. Waw alif ziyadah tu jamak untuk kalimah mudhari' yang mansub, ya. Kalau singular, dia akan mengambil huruf terakhir itu baris atas. Ya. So kotak ni bukan makna kita nak betulkan dia, itu cuma nak memberi perhatian saja, ya. So yang kita letak dalam kotak ni kalau kita boleh perbetulkanlah, ya, perbetulkan. Lepas tu ulul albab. Okey, satu lagi iaitu apa dia? Alif. Ya, yang ni pun perlu dibetulkan dan digantikan dengan hamzah wasal. Okey. So ini kita boleh padamkan. Iaitu yang kita nak perbaiki dia, ya. So baiki kita padamkan dulu yang ni, lepas tu kita baiki dia di bawah lah, ya. So waliya'lamu kita ni gantikan dengan alif dan tanda bulat. Okey. Annama huwa ila, yang ni kita tukarkan dia, letakkan satu extension ni untuk menambahkan ruang untuk alif tadi, dan barulah kita ambil alif kecil ilahun, ya. Yang tanwin ni kita tak boleh nak buat apa sebab dalam keyboard ni tidak ada, ya. Dia ada satu tanwin saja untuk dhammah, ya. Dia tidak ada selari dan tidak ada tidak selari, ya. So dia satu saja, dan biasanya yang satu ni adalah yang tidak selari saja. So bermakna dari segi penggunaan tanwin dhammah, dia tidak berapa tepat lah, ya, sebab dia menggunakan yang selari untuk idgham ma'al ghunnah. Okey, dan akhir sekali yang ini tadi kita tukarkan kepada hamzah wasal. Itu dia. Okey. Untuk pagi ni mungkin kita ambil satu apa saja, ya, satu kalimah saja, ya, untuk kita kongsikan pagi ni. Mungkin tak sempat kita ambil semua, kita ambil satu saja, itu waliya'lamu. Okey, kita akan lihat macam manakah waliya'lamu ni dibentuk. Apabila kita membuat pembentukan, kita akan dapat mengenal dia, ya. So semuanya akan bermula daripada 3 huruf akar, ya. 3 huruf akar bermakna kita kena identify dia, yang manakah daripada kalimah ni huruf akar dia, ya. Cara nak mengenal 3 huruf akar tu ialah kita keluarkan huruf-huruf penambahan, ya, kepada kata dasar ataupun kata pokok dia, ya. Kata dasar tu membentuk kata pokok di dalam kalimah, ya. So
kita kena kenapati yang manakah tambahan, ya. Tambahan dia waw ni dah tentu tambahan. Dia adalah satu kalimah lain, ya. Waliya'lamu ni adalah dua kalimah. Satu waw istinafiyah ataupun waw atifah bergantung pada ayat. Lepas tu liya'lamu ni satu kalimah iaitu fi'il mudhari' maklum yang mansub. Ya, so waw ni adalah tambahan lah. Ya, bukannya kata pokok dia. La ni pun tambahan juga. La ni dipanggilkan lam ta'lil, dia pun tambahan. Ya ni pun tambahan untuk menjadi fa'il kepada fi'il mudhari'. Dia pun huruf tambahan, so bukan huruf akar. Ya. Dan akhir sekali waw dengan alif ziyadah ni pun tambahan untuk menjamakkan kalimah tu. Ya. So bila kita ketepikan waw, ketepikan ya, lam, ketepikan ya dan ketepikan waw alif ziyadah, so tinggal ain, lam dengan mim. Itulah kata pokoknya yang asalnya adalah huruf akar. Dan huruf akar tidak berbaris, ya. So bermakna tiga huruf ni, ain, lam dan mim tu adalah huruf akar dia. Itu cara nak mengenal, ya. Iaitu ain, arrow. Okay, ain, lam dan mim. Itulah tiga huruf akar dia. Ya, so yang lain tu adalah tambahan. So bila kita sudah mengenal huruf akar tu, kita mulakan pembentukan kalimah kita dengan ain, lam, mim, ya. Ain, lam dan mim. Itu tiga huruf akar, ya. Okay. So ain, lam, mim dia tidak ada makna, ya. So kita kena bentuk kalimah yang memberi makna. Ya, sebab akhirnya kita nak membentuk kalimah yang ada makna, jadi kena bentukkan kata dasar, ya. Kata dasar apa kita buat, kita copy, kita gabungkan saja ain, lam, mim tu. Lepas tu kita bariskan dia. Ya, ain dengan lam ni membentuk perkataan, dia kena gabungkan. Di sini tadi dia masih lagi huruf, dia tidak ada makna. Ya, so dia kena gabungkan untuk membina kata dasar satu perkataan yang mempunyai makna yang paling asas, dan dia tidak ada fa'il lagi kat sini. Pelaku tidak ada, masa pun tidak ada, dia hanya ada makna saja. Dan ain, lam, mim ni biasanya dia mengambil baris, ain mengambil baris atas, ya, lam mengambil baris bawah, bukannya baris atas, ya. Ada kalimah dia mengambil atas, atas, atas. Ya, ada kalimah mengambil atas, bawah, atas. Dan ada juga kalimah mengambil atas, depan, atas. Itulah corak baris kepada tiga huruf akar yang digabungkan menjadi kata dasar. So mim mengambil baris atas, ya. Alimah, itu maksud dia. Ya, so alimah ni sudah ada makna, ya. Dan kalau kita nak beri penerangan kepada dia, alimah itulah yang dipanggilkan kata dasar. Kata dasar. 749, ya, sekejap je. So dia adalah kata dasar. Kata dasar sudah ada makna, ya. So kita letakkan makna dia sekali di situ. Apa alimah maknanya? Tahu. Dia tak ada fa'il lagi, ya. Dia tahu ke, dia sudah tahu ke, tak ada lagi. Hanya tahu saja. Ya. Kalau alimah ni mengambil bentuk kata terbitan fa'il madhi,
ijaan dia sama. Alimah situ sudah ada fa'il ya dan masa. Maknanya dia telah tahu. Dia telah tahu. Ya. Ustaz, kalau alimah tu kalau kita kata alamah tak boleh Ustaz? Tak boleh. Oh, memang tak boleh. Dia rumah kalimat Al-Quran ni dia ada kumpulan-kumpulan masing-masing ya yang dikumpulkan mengikut baris-baris tertentu, dia tak boleh tukarlah. Jadi kalau alimah dia tetap alimah, dia tak ada alamah, tak ada. Alumah tak ada. Begitu juga kalau kalimah tu mengambil atas, contohnya katabah, dia tetap katabah, katibah tak ada. Ya, katubah tak ada sebab rumah dia berbeza ya. Alimah ni dia mengambil rumah yang keempat. Alimah ya'lamu i'lam. Itu dia punya rumah dia. Nanti kita akan belajar ya rumah-rumah tu nanti. Okey, so alimah ni boleh mengambil bentuk dia wazan satu ya. Dia wazan satu ni mengambil bentuk perbuatan yang dipanggilkan melibatkan orang kedua ataupun tidak melibatkan orang kedua ya. Dia boleh dua keadaan. Kalau alimah tu maknanya dialah yang tahu, dia sendiri ya yang tahu. Dia juga boleh dijadikan kalimah yang dipanggilkan muta'addi. Muta'addi maknanya kalimah yang membabitkan, melakukan kepada pihak kedua. Dia ada objek dia ya. So kalau objek dia juga boleh memberi makna apa? Beritahu. Beri tahu ya. So bergantung kepada konteks ayat, dia boleh memberi mana tahu ataupun boleh memberi makna beritahu. Tapi sebab dia kata dasar, dia masih lagi tidak ada objek, cuma perbuatan saja yang asas saja ya. Kemudian barulah dia akan membentuk fi'il mudhari' sebab kalimah dalam ayat tu ialah fi'il mudhari'. So dia kena dibentukkan kepada fi'il mudhari'. So untuk membentukkan fi'il mudhari' itu dia kena menggunakan acuan-acuan yang tertentu ya. So dalam konteks ini kita boleh lihat sebenarnya mana fi'il mudhari' ni ya'lamu sampai ke mim baris hadapan tu ya. Mim baris hadapan itulah sebenarnya kata pokoknya yang dibentuk daripada acuan yaf'alu ya. Kalau kita acuan dia menggunakan fa'ilam. Kalau kita tukar sini pada fa, lam ni tukar pada ain, mim tukar pada lam, dia jadi apa? Yaf'alu. Itulah acuan dia. Ya. Jadi yaf'alu tu apa dia? Kita tengok pada template ya, template ni yaf'alu ialah yang ini. Yang ni. So bila kita tahu acuan yang digunakan, maka kita kenallah kalimah tu. Dia adalah fi'il mudhari' maklum wazan satu. Sebab dia menggunakan acuan yaf'alu. Jadi untuk membentuk tu kita ambil lah acuan ni, copy saja. Okey, masukkan ke sini, pastekan dia. Itulah ya acuan yang digunakan untuk membentuk waliya'lamu tu. Tapi masih lagi ya, ada 2-3 step lagi sebelum sampai ke waliya'lamu. So dia ambil yaf'alu dulu. So yaf'alu bila masukkan alimah ni ke dalam yaf'alu, fa ni diganti dengan ain diganti dengan lam diganti dengan mim. So dia akan menjadi ya'lamu. Ya, so kita copy je ni, nak shortcut copy sini je. Itulah kata terbitan dia, iaitu ya'lamu. Ya, alimah dia punya ingredient dia ya. Ingredient dia masuk dalam acuan tu, dia akan jadilah kata terbitan. Itu konsep dia. So macam kita buat kek. Ya, kita buat kek. Ini acuan kek tu, ingredient dia yang ini. Jadi ingredient tu kita masukkan dalam acuan tu, kacau-kacau dia, panas-panaskan dia, keluarlah keknya. Ya, so keknya ialah ya'lamu. Kalau kita tak faham konsep kata terbitan, lebih kurang macam itulah cerita dia. Ya, kalau kita ingredient dia nak buat kek,
dan acuan dia untuk buat kek tu keluarlah kek, dia tak keluar ayam ya, tak keluar air minuman ke tak ada ya, dia akan keluar ayam dia. Macam kita buat kuih baulu. Ini ingredient dia, ini acuan kuih baulu, keluarlah kuih baulu dalam bentuk ya'lamu. Itu yang dimasukkan acuan ya. So bila kita kenal acuan ni, kita tahulah membentuk kata terbitan dia. So kata terbitan is not the final. Dia banyak lagi proses nak menjadikan wal ya'lamu tu ya. So ya'lamu pertamanya kita boleh tambah waw ni dengan lam tu sekali. Nak tambah satu-satu pun boleh, nak tambah lam sekali pun boleh, lepas tu tambah sekali waw alif ziyadah ni sekali ya. Kita buat serentak dalam satu masa. Ya, so saya ni letakkan arrow tu, jadi saya tambahkan ke sini, buat penambahan yang bersesuaian untuk membentuk kalimah tu. Kita buat dia sekali ya. Tak payah satu-satu nanti lambat pula ya. So kita tambahkan lam ta'lil tu, yang lam baris bawah ni ya. Lam baris bawah. Lam ta'lil. Sebelum lam ta'lil tu kita tambahkan waw. Waw yang ni. Tambahkan sekali. Okey. Okey, buangkan apa? Okey. Space tu tak perlu banyak sangat. Ya. So kita di hadapannya kita tambah waw dengan lam ta'lil yang ni ya. Tambahkan waw dengan lam ta'lil tu di hadapan. Di belakangnya kita tambahkan waw alif ziyadah. So di sini kita tambah waw alif ziyadah. Waw dan alif ziyadah. Itu proses dia ya. Step dia. Ini banyak space ni kita boleh buangkan. Okay. Ni pun ada space ni boleh buangkan. Ya, jadi apabila waw tambahan waw, tambah li, tambah kepada ya'lamu tadi dan tambah lagi waw alif ziyadah, maka dia menjadilah kalimah wal ya'lamu ya. Tapi sebelum tu ada satu step kita kena betulkan ya. Nah, kalau tidak nanti kita salah faham ya. Kenapa? Yang ini liya lam dengan ya'lamu tu menukarkannya kepada mansub. Okey. Nukarnya kepada mansub. Mungkin saya turunkan ke bawah ni bagi ya, sebab dia panjangkan ke depan tu, kita turunkan yang ni ke bawah ya. Yang ni potong dia, bawa ke bawah. Sambung di sini boleh nampak dalam satu muka. Okey. So okey, yang ni kita kena gabungkan ya, gabungkan sebab dia lam dengan dia kena betulkan pada baris atas. Liyak lama. Bukannya liyak lamu ya. Bila lam ni yang digabung dengan yak lamu ni dia akan menjadi liyak lama. Ya. So dia itu dia. Ada waw, ada liyak lama, ada waw alif ziyadah. Okey, lepas tu proseskan lagi. Barulah kita gabungkan semua tu. Okey, dia akan jadi apa? Sekarang saya buangkan tanda apa? Tanda campur tu untuk menggabungkan dia. Begitu juga di sini, ya. Buangkan tanda campur tu, dia jadi gabungan yang dalam bentuk ini ya. Mim tu adalah baris atas. Fathah. Original dia ya. Bahasa Arab dia panggilkan muqaddarah. Ya, fathah muqaddarah. Fathah yang telah dilakukan kepadanya, yang telah diletakkan kepadanya. Itu dipanggilkan fathah muqaddarah ya.
kemudian menjadi dhammah ni hanya mendatang saja. Ya, yang ni adalah dipanggilkan mendatang. Yang asalnya ialah baris atas. Okey. So kita buat satu step untuk menunjukkan yang asalnya ialah baris atas, tetapi sebab dia bertemu dengan waw mat, ya, undang-undang peraturan tajwid, apa saja kalimah huruf sebelum waw mat mesti mengambil dhammah. Sebab itulah dia tuliskan dengan dhammah. Ya. So maknanya bila kita nak melihat konteks i'rabnya, jangan tengok baris dhammah tu. Tengok baris atasnya, iaitu dia adalah mansub. Bila atas dia digabungkan dengan waw alif ziyadah. Sebab inilah gabungan untuk jamak yang mansub. Dia sebab tu dia tak menggunakan waw nun. Kalau asalnya mim ni baris depan, ya, bila nak jamakkan barulah gunakan apa? Waw nun. Ya, yang untuk yang marfu. Ya. Itulah cara kita mengenal kalimah waliya'lamu, yang itu kalimah yang pertama dalam ayat yang kita kongsikan pagi ini insya-Allah, ya. So untuk hari ini kita cukup sampai sini dulu. Ya, dan kita akan sambung besok, ya, untuk menerangkan kalimah-kalimah yang selepasnya sehinggalah ulul albab, ya, insya-Allah. Okay, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi besok, ya. InsyaAllah.